Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, tak line tak boleh masuk. Try berkali-kali. Okey. InsyaAllah boleh Ustaz, boleh. Apa abang? Alhamdulillah. Baik. Boleh mula kok noh, insya-Allah. Boleh, silakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Minta yang lain. sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Karimul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ada atas dunia ni. Walaupun kadang-kadang kita ni terpakai, kadang-kadang tak terpakai. Kadang-kadang kita ni tak berguna langsung. Kadang-kadang terlebih guna pula. Jadi suatu keadaan yang kita tengok macam tak berapa balance. Bagi kita lah, bagi Tuhan, semuanya indah, semuanya tak ada pun yang tak elok. Tak ada pun yang buruk. Tapi kita ingin menjadi yang baik dalam semua-semua keadaan. Cuma kita ni terpaksa mengharungi dengan berbagai-bagai cabaran dalam kehidupan kita. Satu-satu yang kita kena rentah dengan penuh kesabaran. Penuh keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tadi pagi saya sempat bersembang dengan seorang hamba Allah. Waktu duduk beli roti canai. Dia duduk sebelah saya, dia kata, ni. Dia panggil ni, dia tak ingat nama kot. Apa nak jadi dengan negara kita ni? Ramai orang hilang pekerjaan. Ramai orang tak ada kerja lah dalam kehidupan. Ramai orang susah. Banyak ahli perniagaan yang dah tutup bungkus gulung tikar. Banyak orang dalam kesedihan, dalam kepayahan. Saya kata, betul ke macam tu? Dia kata, betul ya. Kemudian saya tanya dia, cik nama apa tau? Dia pun kata, dia ni Fulan bin Fulan. Orang sekian-sekian tempat beli roti canai kak. Seriously dia kata dia dalam susah. Dia dalam keadaan susah dan dia tak ada sangat-sangat. Saya kata kat dia, saya nak tanya cik sikit boleh tak? Dia kata apa dia? Cik datang ke dunia lu, cik ada apa? Cik datang ke dunia dulu, apa yang cik ada dengan diri cik?
Cik tak ada apa kan? Pasal apa hari ni yang susah hati dengan tak ada? Dulu cik ada benda apa? Dan saat ni cik mati, dia bungkus cik bubuh dalam kandar, sumbat masuk dalam kubur. Cik ada menatang apa? Yang duk kalut dengan tak ada sangat ni. Macam nak kiamat dah dunia dengan tak ada. Betul-betul diri cik lah ni ada menatang apa? Ada apa kat diri cik lah ni? Ada benda apa? Semua barang bagi guna sat je, bukan boleh pegang, bukan boleh simpan pun. Guna sat je. Yang cik tinggal di sini esok nama je, lain semua buat pergi. Yang tinggal sini nama je orang abang. Oh dia ni dulu bagus, nama je. Oh dia ni dulu celaru. Lain semua tak tinggal. Kalau tu duk susah hati apa dengan tak ada ah. Macam nak reban dunia ni dengan tak ada tu. Macam Tuhan ni bapa kedana sangat. Macam Tuhan ni bodoh sangat, tak arti bagi orang hidup. Macam lah tak makan 3-4 hari tu boleh mati buluk. Macam lah hidup ni tak nak makan sampai sebulan. Awak manusia tengok teruk sangat dunia ni. Awak manusia perhati Tuhan tu teruk sangat. Inilah manusia kalau tak balik kat Tuhan jadi guni. Tak boleh rosak sikit. Tunjuklah muka tak puas hati tu. Tak boleh Tuhan test sikit, geletek sikit, tak boleh. Punyalah masalah manusia. Wahai kita ada apa lah ni, apa pun tak ada. Benda anugerah je kot. Tak ada apa yang kita miliki pun. Tak ada satu benda yang kita ada tau. Semua Tuhan bagi je. Habis kita susah hati. Susah hati dengan tak ada. Sampai akhlak kita macam dah jadi bukan akhlak orang dah. Kita orang kot. Hamba Tuhan kot. Tuhan bukan mati pun. Dia bukan sakit. Tuhan bukan kena corona. Dia bukan darah tinggi. Dia bukan macam mana. Yang paling pasti dia bukan apa-apa kedana macam kita. Kita bergantung dengan Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan. Kita serah diri dengan Tuhan. Tiba-tiba kita duduk kalang kabut dengan hidup kita. Wahai tak boleh bergerak pun satu zarah pun atas dunia ni. Kalau bukan dengan izin Tuhan. Dia bagi papa pada kemanusiaan je kot. Tu pun bukan papa teruk sangat kot kita di dunia ni. Teruk sangat ke siapa di sini yang sehari tak makan sebab dia tak ada? Cuba tunjuk seorang nak tengok muka yang tak pernah makan sehari. Punya roplah manusia dengan Tuhan ni. Sampai seolah-olah Tuhan tak boleh buat apa dah. Dengan COVID ni Tuhan tak boleh buat apa dah kat manusia. Manusia kena urus semua sendiri. Sampai manusia jatuh, papa, miskin, lapang. Punyalah. Saya kata kat dia, dah percaya kat Tuhan kot. Yang kita bercakap ni Tuhan, bukan pak menakan kita. Yang kita bercakap ni Tuhan, bukan mak kita, bukan ayah kita. Tuhan, faham tak Tuhan tu apa? Tu pun kita lah. Allah, manusia awak dalam kabut ni tu. Cuba balik duduk tempat elok-elok. Takkan Tuhan nak biar? Minta lama dah Ustaz. Dia tak bagi. Hang minta menatang apa? Yang minta kat dia tu minta menatang apa? Dia nak bagi apa yang minta tu merepek. Dia minta elok. Bukan marah kat tuan-tuan. Ni cerita dengan dia tu. Dah saya tak nampak. Dia nampak tuan-tuan. Ni sibuk tuan-tuan. Bukan marah kat tuan-tuan. Saya duk cerita tu. Syekh Mas'ud pagi tadi tu. Last kali dia balik. Dia kata apa? Oh, ujung Nabi lah. Saya jam ni. Kita main kosong. Balik kosong. Tahu pun. Balik tak ada apa. Ada mak tinggal. Ada ayah tinggal. Ada abang tinggal. Ada adik tinggal. Ada kak tinggal. Ada isteri tinggal, ada suami tinggal, ada anak tinggal, ada menantu tinggal, ada cucu tinggal. Tinggal semua. Pasal Tuhan kata, hang dengan aku saja ada. Yang lain bukan ada kena-mengena dengan hang pun. Awak yang susah hati sampai aku ni seolah-olah tak lakulah hidup hang. Bukankah aku jaga hang setiap hari? Bukankah urusan hidup hang bawah tangan aku? Bawah genggaman aku? Bukankah aku yang tengok hang, perhati hang tiap-tiap saat hidup hang?
Macam tu lah. Ni saya cerita parodi ni yang tadi tu. Dengan tuan-tuan ni dah lah. Tuan-tuan faham dah kok. Tak salah duk bercerita tentang. Macam mana saya nak abang? Kita ni ada dua akhlak. Satu akhlak kehambaan. Satu lagi akhlak kemanusiaan. No? Dua akhlak ni. Tuan-tuan jagalah akhlak ni. Kita tak kira siapa dia, kita tak kira orang mana, tak kira agama mana, tak kira faham lagu mana. Akhlak kita, kita mesti kena jaga sebagai akhlak orang ma'rifah. Tuan-tuan jagalah yang tu elok-elok. Mesti tuan-tuan benang. Tuan-tuan percaya. Tuan-tuan jaga yang tu elok-elok, tuan-tuan akan menang. Sebab itu adalah amanah. Akhlak tu amanah. No? Okey. Sorry ya. Okey. Mai kita baca Al-Kitabun. Mai. Kitab apa? Syarah nombor Al-Hikam, Ustaz. Syarah nombor berapa? 126. Siapa ada nak tanya apa-apa, lu silakan. Okey, saya tanya dulu boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Okey. Dia macam mana nak abang? Macam Ustaz abang tadi tu pada kemanusiaan lah. Ustaz no? Ya. Ni dia ada satu rasa pula, dia rasa tak tahu, sedih lah manusia tak nak balik kat Tuhan ni. Tak apa, macam ni. Kena? Mai. Ya. Cuba kita ambil semua manusia tubuh kat kita minta ampun kat Tuhan bagi pihak mereka. Kita ambil semua manusia tu, yang mana kita teringat kita patut balik, tak mau balik, kita tarik mereka semua mai duduk kat diri kita minta ampun bagi pihak kita untuk dia, dan kita minta kat Tuhan, ambillah mereka macam mana Tuhan bawa kita. Sebab nak buat tak ada cara dah. Saya mereka al-gok-gak wal keterang ni tak ada cara. Kita ambil semua jiwa mereka, kita telan masuk dalam diri kita, kita doa khas untuk mereka dengan penuh kasih sayang kita. Mesti sampai. Baik. Cara lain tak ada. Pasal hak ni tak boleh dah. Tuhan kata aku tutup hati dia, hampirlah buka. Aku dah tutup hati dia, hampir buka. Dia habaq kat Muhammad, dia habaq kat Nabi Nuh, dia habaq kat Nabi Lut, dia habaq kat Nabi Yunus, dia habaq kat Nabi Ayub, dia habaq kat Nabi Yaakob. Aku tutup dah mereka ni, hampir buka. Hang boleh buka, hang buka. Dan paling besar dia habaq dekat Nabi Muhammad. Tok Wan hang baru aku tutup, Pak Menekah hang baru aku tutup, sahabat-sahabat dekat hang semua aku tutup dan hampir try buka. Jadi kita heret hak mana nak pi sudah. Hak tak mau pi kita doa bagi kuat-kuat kat dia. No. Hari-hari kita doa bagi dia pi kat Tuhan dia. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti kasih kat dia. Bagaimana Tuhan kasih kat kita sehingga buat dia mai ke dunia, begitulah kita kasih sungguh-sungguh kat dia sampai dia ada macam kita. Walaupun dalam tidur Tuhan ajak dia, tak apalah, janji dia ada macam kita. Okey. Okey, boleh. Alright. Terima kasih. Okey, mai kita tengok. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amaraka fi hadhihi ad-daril bin nazara fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilkal daril an kamali dhatihi. Allah menyuruh engkau semasa hidup ini memperhatikan alam buatan Allah, dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepadamu kesempurnaan zatnya. Tengok dulu apa hak dia buat. Esok kita tengok dia. Saya ajak kat tuan-tuan, tak payah esok lah, tengoklah dia. Tunggu esok siapa. No? Tuan-tuan tengok diri dia di nyawa yang tuan-tuan duk menyawa tu. Tiap hari tuan tengok diri dia. Asal-asal nyawa bukan ada. Asal-asal napas bukan ada. Napas tak ada, nyawa tak ada. Dia buat keluar semua dari diri dia. Buat apa dia akhirat baru nak pergi tengok? Di dunia lebih terang dan jelas. Tengoklah di dunia ni.
Tak payah tengok buatan dia hak leceh-leceh. Tengok buatan dia yang paling baik sekali. Tengok diri kita. Tu buatan dia yang terbaik. Perhati diri kita, renung. Tengok dari hak zahir sampai ke batiniah. Tengok diri kita yang Tuhan buat penuh dengan kebijaksanaan. Dia ni kata kena tunggu mati besok. Lah tengok hak Tuhan buat dulu. Tak ada yang lebih indah Tuhan buat melainkan diri kita. Cuba belek sesuatu. Kita malas nak tengok di luar lah. Kita tengok diri kita lagi hebat. Semua kesan, semua tanda, semua bukti ada pada kejadian diri kita. Daripada langit turun sampai ke bumi, masuk dalam bumi, semua ada kat diri kita. Siapa nak tengok hak luar? Lambat kot. Diri kita ni hak luar pun dah dalam pun dah. Ha. Saya habang dah. Cuma Tuhan tu tak ada bentuk. Hak tu saja. Saya habang lama dah. Tuan-tuan hadam lah elok-elok. Nak pergi tengok Tuhan di akhirat tu nak tengok lagu mana? Nak dah tengok benda hak Tuhan buat di dunia ni, tengok macam mana pula? Macam mana yang kata tengok tu? Takkan hak di sana belain, hak di sini belain. Benda yang sama je kot. Tapi pasal dia hebat, dia tunjuk kepelbagaian. Maka kata Syekh Ahmad Ibnu Atha'illah ni, Allah Ta'ala kata tunjuklah, tengoklah apa yang ku buat seperti firman Allah. Kata firman Allah yang berbunyi, Qul inzuru madza fil samawati. Katakanlah ya Muhammad, perhatikan apa yang ada di langit. Di langit tu di mana? Tuan-tuan nak tengok di langit sampai tahun mana? Langut tengok, nampak awan. Langut tengok, nampak hablu-hablu debu. Langut tengok malam, gelap. Langut tengok siang, malam nampak bintang. Langut tengok siang, nampak biru. Apa yang kita nak tengok? Nak kena pergi cari alat dulu, nak kena pergi tengok hari ni. Tengok terus ni, tengok. Tengok langit yang dia maksudkan tu, tengok pada diri tertinggi kita. Diri tertinggi kita apa dia? Akal. Akal, rasa, iman, tu semua diri yang paling tinggi. Tu dah langit. Duk belek hadi luar ni bukan capai pun. Dia ada limit. Tengok yang akal, tengok hak rasa, tengok hak faham tu, dia tak ada limit. Tengok angan-angan, pergi sampai berapa tahun ke depan. Tengok kenangan, patah balik berapa tahun di belakang. Tu dah langit. Tuhan kata aku buat kat hang tak perhati kah? Hang boleh berangan-angan untuk lagi 20 tahun. Hang boleh dengar cerita-cerita lama hang yang dah pergi lepas 10 tahun. Nak tengok di luar tu hang boleh capai terang mana? Okey. Kemudian kata Allah, wujuhu yawma idzin naziratun ila rabbiha nazirah. Beberapa wajah hari kiamat itu berseri-seri, yakni kerana dapat melihat kepada Tuhannya. No? Melihat kepada Tuhannya tu apa dia? Melihat kepada kesempurnaan Tuhan tu. Apa dia? Diri kita lah tu kesempurnaan dia. Nak pergi tengok dia tak boleh, bukan tengok beradab tu. Tengok apa yang dia tunjuk tentang kesempurnaan diri dia. Tak ada benda yang lebih sempurna pada diri Allah melainkan insan. Kita tengok diri kita tu lah kesempurnaan Tuhan tu. Dia buat yang zahir ni pun sempurna, dia buat yang batin ni pun sempurna. Saya nak tanya tuan-tuan. Plasenta, uri ibu yang mengandung. Uri itu daripada ibu ke daripada anak? Uri daripada anak. Uri dari anak, bukan uri dari ibu. Tuhan buat daripada anak tu semua. Pas pergi kat mak. Sangkut dekat mak. Dia melekat kat mak. Anak tu ketika sebelum cantum dengan mak, dia makan lagu mana? Tuan-tuan tak tengok Tuhan nak buat tunjuk. Dia kata, tiri kamu tengok aku buat macam mana tu.
Sebelum dia cantum dengan mak, dia duduk terapung, dia makan lagu mana? Sebab benda hidup, plasma hidup ni dia mesti kena makan. Dia nak makan macam mana? Tuhan buat kuning teluk daripada teluk ibu. Cuba tuan perhati hak tu. Tu langit tu. Cukup besarnya. Darah dalam dia tu mai dari mana? Darah dalam janin. Darah dalam embrio ni mai dari mana? Kemudian bila dia cantum pi dengan mak dia, darah mak dia bercampur tak dengan dia? Mengajilah tu nak tengok langit tu lagu mana. Macam mana dia buat satu sel jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32. Kemudian apa yang keluar dulu, apa yang dia buat dulu, apa yang dia bagi kuat dulu. Semua dia tunjuk kat kita. Cuba kaji yang tu. Kalau tahu yang tu, itulah langit. Takkah kamu perhatikan apa yang ada di langit? Apa yang ada dekat akai hang tu tak tengok? Sikit punya hebat. Dan pada hari akhirat, Tuhan kata wajah mereka berseri-seri kerana melihat Tuhannya. Bukan lihat tengok Tuhan tu. Tengok kejadian hak Tuhan buat. Tengok kita tu lah. Nak tengok Tuhan di mana? Kalau dia kata dia tak bersamaan dari dulu, kini dan selamanya, dia tetap tak bersamaan. Yang dia duk tunjuk kehebatan yang ada dekat dia, iaitu diri kita tu. Sebab tu kita ni hebat pada lahiriah kita adalah akhlak. Kita hebat tahniah. Dan pada batiniah kita kenal. Kita hebat tahniah. Kita semua duduk cantik dah. Elok dah. Dulu kita tak tahu lah. Tuhan kata aku dah beritahu kat hang. Aku dah ajak hang. Aku dah apa tu cerita kat hang. Aku dah buka semua rahsia kat hang kot. Mana boleh hang tak faham? Saya sikit tak percaya kata tuan-tuan tak faham. Saya tak percaya sebab tuan-tuan tak pernah tak faham. Dari dulu sampailah. Kadang-kadang terlebih faham. Hal-hal lain dalam kehidupan jalan sempurna ya. Takkan tak faham. Hal-hal lain dalam hidup jalan elok je. Mana boleh tak faham? Apa bukti kita tak faham? Sebenarnya bukan tak faham. Tak mau ambil faham. Boleh faham tapi tak mau ambil faham. Cuba ambil faham. Ajak sikit je. Mesti fahamnya. Tuan-tuan jangan duk buat muka sedih. Tuan-tuan sedih, saya lagi sedih. Tuan-tuan kena buat muka happy. Kena belasah pun happy juga. Kira apa? Dan Syekh ni sebut penglihatan seorang hamba kepada Allah menurut apa yang dibukakan oleh Allah. Nabi kata aku kenal Tuhan aku dengan Tuhanku. Nabi kata aku berdoa kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Dan aku diperkenalkan oleh Tuhanku sekadar apa yang dia perkenal kat aku. Lah dia perkenal dah. Kan saya kata, Tuhan kata aku telah bagi kat hampa 1%. Daripada 100 tu aku bagi kat hampa dah 1. 1 tu kalau dalam dunia dia dah beri berpuluh-puluh juta dah aku bagi kat hampa. Nikmat. Yang balance tu nanti aku bagilah. Hang sampai pada satu tahap mesti aku bagi je. Aku simpan nak buat apa? Dan kalau hang ambil pun hang nak buat apa? Hak duk dah lah pun hang kelang kabut dah. Nak ambil lagi. Maka selama hidup di dunia Allah memperlihatkan kepada mereka kebesaran kuasaannya dan kelak di akhirat akan dibukakan hijab hingga langsung melihat zatnya. Tak ni reject semua surga. Satu surga pun kita tak mau. Sebab surga yang paling best adalah diri kita. Syuhud, menyaksi. No, tuan-tuan dah menyaksi. Bila tuan-tuan menyaksi, tuan-tuan kenal, tuan-tuan faham, tuan-tuan kontrol lah kemanusiaan tu. Mestilah boleh. Dah reti, dah faham, dah ada kot segala perkakas nak kawal dia.
Dulu tak ada, lah dah ada. Boleh kawal lah kemanusiaan tu. Dia bagi dah kakas untuk kawal tu. Tuan-tuan dah tahu dah tentang kehambaan ni macam mana. Any question? Okey Ustaz, Ya. soalan. Okey, surah Al-Kahfi ayat 105. Saya bacakan maksud dia. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Mereka lah orang-orang yang kufur, ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu gugurlah amalan-amalan mereka, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Silakan. Tak percaya kat Tuhan, tak kenal Tuhan, buat sangka-sangka dengan Tuhan. Ni. Depa tak percaya, depa tak tahu kata hari pertemuan dengan Tuhan depa. Bila tu? Awal-awal dulu hang dah jumpa dengan aku, hang dah janji dengan aku kot. Hang duk sangka kan aku duk tengok amalan hang pun buat amal. Bukan hang tahu aku, hang kira amalan hang. Di balik amalan hang, kenyataan aku lebih terang daripada amalan hang tu sendiri. Hang tak tengok juga. Hang sibuk dengan amalan hang dah buat. Lepas tu hang mai tunjuk kat aku. Aku tak timbang, aku tak kira amalan hang. Pasal apa? Pasal hang memperkecil-kecilkan aku dalam pandangan hang. Siapa suruh hang perkecilkan aku? Di mana? Hang tengok diri hang tengok aku ni macam tak terpakai. Hang tengok jiwa hang tengok hati hang, dan tengok aku ni macam tak guna, macam tak ada apa. Hang tengok keupayaan hang rasa aku ni duduk sebelah. Maka hang telah meringan-ringankan aku. Di mana hang telah aku berat-beratkan dalam pandangan aku. Maka hang sangka dengan amalan hang mai kat aku. Dengan amalan hang dapat menikmati semua nikmat aku. Maka aku lepas tangan dari hang. Aku takkan kira apa hang buat. Hang pandai sangat, hang kira sendiri. Sian. Baik. Azrin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, berbalik pada perenggan penglihatan seorang hamba kepada Allah menurut apa yang dibukakan oleh Allah. Bolehkah saya faham begini Ustaz? Maksud perenggan tu selain aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku, satu kaedah lain ni saya faham macam ni Ustaz. Dari dia, kepada dia, dengan dia, hanya dia. Terima kasih Ustaz. Baik. Boleh saya abang lama dah ni. Saya abang berkali-kali. Ni kali yang ke-138. Mohon maaf Ustaz. Ya. Dia abang dari aku, dengan aku, oleh aku, untuk aku, kepada aku, bagi aku, kerana aku. Kita sangat-sangat bertuah kerana menikmati. Kita ni bertuah atas mana? Bertuah kita kerana kita boleh menikmati dan merasai dan mengetahui dan mengenali. Tang ya. Lembu pun merasai. Lembu pun menikmati. Kambing serupa. Pokok serupa, awan serupa, hak di langit serupa, hak di bumi serupa, dalam perut bumi serupa, hak antara langit dan bumi pun serupa. Tapi mereka tidak mengetahui. Sedangkan yang ada satu je. Yang ada tu Tuhan. Tetapi Tuhan tak menikmati. Kita di sini menikmati. Kalau kita boleh solat. Solat ni kepunyaan Allah. Satu anugerah untuk kita. Tetapi Tuhan bila kita solat, dia bukan menikmati solat. Makan ni kita punya. Tapi hak milik Tuhan. Kita dapat menikmati makan. Tapi Tuhan dia tak makan. Sebab tu kita untung. Kita menikmati. Lembu pun makan juga, tapi lembu dia tak tahu. Kita makan dengan tahu. Maka dengan siapa makan? Tentulah dengan dia. Tapi dia makan ke? Tak. Untuk siapa kita makan? Untuk kita. Tetapi dengan siapa? Dengan dia. Kerana apa kita boleh makan? Kerana dia lah. Kalau dia tak ada, nak makan guna. Tapi dia tak makan. Untung tak? Semua yang ada dekat dia, kita yang nikmati. Dia tak nikmati. Untung. Sangat untung. Dia tak menikmati apa pun yang ada dekat dia. Yang menikmati kita. Sebab tu kita tu yang terbaik dapat menikmati apa yang ada dekat dia. Dia tetap dengan diri dia yang
Siapa pun tak tahu. Yang tahu dia aja. Kita makan dengan dia. Dia yang bagi kita makan. Tapi yang makan, kita. Kita. Tetap kita ni duk lalui lah. Tapi menikmati saja. Kita tak memiliki apa-apa pun. Bukan semua orang tahu kata kita tak memiliki apa-apa pun. Kita menikmati. Bukan semua orang tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan ni Allah Ta'ala buka bagi tahu kata, hang menikmati semua yang aku punya dengan aku. Tapi yang menikmati tu hang. Syukurlah. Hang letaklah diri hang sebagai diri hamba. Hang kembali dekat aku. Hang tengok aku. Tapi hang merasai semua tu. Bukan untuk diri aku. Aku tak perlu. Tetapi untuk hang. Kalau hang melihat aku, yang membangun tu hang. Yang berdiri, yang menyaksi tu hang. Dan yang merasai pun hang. Bukan aku nak hang tengok aku seronok dah. Aku tak ada tu semua. Sebab benda tu semua bukan benda bagi diri aku. Tu benda bagi diri hang. Jadi, dengan siapa? Dengan Allah lah. Oleh siapa? Oleh Allah lah. Bagi siapa? Bagi Allah. Kerana apa? Kerana Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Pasal apa? Pasal la ilaha illallah. Tak ada yang lain. Illallah. Tetapi dalam semua bagi dia, kepada dia, untuk dia, oleh dia, kerana dia tu, tempat untuk nak nyata adalah kita. Ya. Tang ni lah untung. Kita yang nak menyatakan semua-semua tu, dia dah. Pasal dia bukan makan nasi. Pasal dia bukan tidur. Dia bukan tengok TV. Dia bukan pergi mengai. Dia bukan main golf. Dia tak main bola. Dia tak main badminton. Dia bukan tengok pengumuman PKP. Hak tu semua dia tak buat. Bukan kerja dia hak tu. Dia tak semayang. Dia tak puasa. Dia tak bangun sok. Dia tak baca Quran. Dia bukan sedekah. Dia bukan berzanji. Dia bukan qasidah. Bukan kerja dia yang tu. Tu semua kerja kita. Kita yang buat. Pasal apa kita buat? Dia bagi dekat kita kemampuan boleh buat. Tapi hak bukan hak kita tu. Hak dia. Ya. Apa tanda hak dia? Sebab benda tu semua bukan kekal dengan kita pun. Berubah-ubah. Semua benda tak kekal. Semua balik ke asal dia. Dan kita ni balik ke asal, kita pi kat dia sentuh, balik mai kat kita, duduk di asal kita tu. Kita. Tapi dia selalu dengan kita.